لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey, pagi ni macam tak ramai orang aja. Pergi mana semua dah mula berholiday ya. Saudara Sakinah je tak holiday lagi. Okey. Nampaknya macam ramai belum masuk ni ke macam mana? Agak lewat juga kan kita mula pagi ni. Tapi tak mengapa, kita raikan teman-teman yang sudah berada di ruangan Facebook ini bersama dengan kita pagi ini. Pertama di situ kita ada Kak Nurzah Musa kita. Kak Zah cakap apa tu? Kak Zah cakap apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ustazah sihat dan ceria pagi ini. InsyaAllah. Amin. Nampak ceria tak Kak Zah saya? Saya pakai tudung warna biru. Biru cerah ni kan. Nampak ceria lah mudah-mudahan. Kita ada siapa? Kita ada Cik Salimah kita. Cik Salimah. Assalamualaikum Ustazah, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi sihat. Cik Salimah sihat? Dan mudah-mudahan Cik Salimah juga sihat ya di sana. Kita juga ada Aliza Aziz dengan kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan jemaah online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik pula dia punya heart bernama kat tepi tu kan. Ini buat sendiri ke macam mana tu? Tertiba perasan dia punya heart tu cantik kat situ kan. Okey. Kita ada siapa kat line ni kita? Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan sahabat online. Semoga semua dalam keadaan sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Okay, moga semua yang berada bersama kita pagi ini dalam keadaan yang sihat, dan juga mereka yang komen ke tidak komen ke kan, sebab saya tahu ada yang duduk melihat kan, dan juga mencatat tapi nak komen-komen ni so sikit, hari ni Kak Aisyah dengan Kak Nur tak ada ya? Ada dapat laporan mana-mana? Okey, ke lambat masuk sebenarnya, warna biru secerah langit biru pagi ini, Masya Allah. Oh pagi ni tak mendung ya Kak Zah? Dah berapa hari ni mendung je kan, mudah-mudahan lah pagi ni cerah kan, sebagaimana warna yang saya gunakan daripada pagi ini. Okey, mungkin Kak Aisyah lambat masuk ataupun Kak Nur kerja kat situ tak mengapa. Hari ni muka surat berapa? Liza, Cik Salimah, Kak Baini, Kak Zah. Hari ni muka surat berapa? Boleh letakkan di ruangan komen. Ingat tak minggu lepas kita cuti kan? Cakap cuti Zazah batuk. Minggu lepas kita cuti kan? Okey. Jadi hari ni muka surat berapa kita? Page 445 last paragraph. Poin mana ya Liza? Boleh letakkan di situ. Maaf Kak Zah dulu ke ataupun Liza dulu tadi? Macam nampak Liza punya komen naik dulu. Okey, Kak Zah kata apa tu? Sambungan poin K. Muka surat 445 Ustazah. Okey. Cik Salimah muka surat berapa Cik Salimah? Kita masih berada di poin K. Okay, poin K betul. Kita masih lagi berada di poin K. Cinta memiliki pelbagai macam tingkatan. Jadi hari ini saya nak selesaikan perbincangan di poin ini supaya dia tak tergantung lah ya perbincangan yang dah kita mulakan di sesi yang lepas. Jadi kalau Cik Salimah tadi apa? Muka surat 464. Yang lain 445. Sebentar ya, saya lihat slide saya. Slide saya. 464. Ya betul, sama sebagaimana Cik Salimah di situ. Okey, 464 dan yang lain tadi sebagaimana Kak Zah dan juga Liza menyatakan bahawa muka surat 445. Okey, 445. Kak Baini 444. 445 juga ya. Okey, baik. Jadi Cik Salimah saja yang sama dengan saya 464, kemudian yang lain sila lihat poin K, kemudian muka suratnya 445. Jika siapa yang cetakannya sama dengan saya boleh terus lihat muka surat 464. Dan kita akan mulakan di perenggan yang berbunyi pokok dakwah para rasul. Saya akan masuk pada paragraf itu. Betul ya? Okey. 464 untuk sesiapa yang sama kitabnya dengan saya cetakannya. Kita akan mula di perenggan yang berbunyi pokok dakwah para rasul alaihi wassalam. Betul Ustazah, okey cantik. Kak Zah kata betul. Baik, kita akan mulakan pengajian daripada perenggan tersebut. Pokok dakwah para rasul ialah dari awal hingga akhirnya hanyalah menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Okay, so di sini merupakan kita panggil asas. Kalau dalam bahasa kita, kalau bahasa Indonesia panggil pokok lah. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata pokok ni lah asas. Asas, sekejap Asas dakwah para rasul daripada dulu hinggalah Nabi SAW hingga ke akhirnya menyeru kepada dua perkara. Pertama ialah beribadah kepada Allah, kedua tidak berbuat syirik. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita akan dapati bahawa daripada setiap zaman pengutusan para nabi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita, bila mereka berdakwah kepada umat mereka, kalau umat
kalau Nabi Musa berdakwah kepada umat Nabi Musa, kalau Nabi Ibrahim berdakwah kepada umat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh berdakwah kepada umat Nabi Nuh alaihi salam, kan. Jadi mereka semua memiliki umat mereka yang tersendiri. Sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada umat baginda iaitu kita. Okey. Namun yang menariknya dalam dakwah setiap para nabi ini menunjukkan kepada kita mereka memiliki asas yang konsisten, iaitu dakwah menyeru umat mereka beribadah hanya kepada Allah semata-mata, dan yang kedua ialah menyeru supaya umat mereka tidak melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita lihat yang ini merupakan sebut ke kedua-dua asas dakwah ini adalah satu bentuk hal yang mengandungi kesempurnaan cinta. Jadi kenapa asas dakwah itu menuju ataupun memfokuskan kepada dua perkara itu, iaitu di sini ialah kerana ianya mengandung kesempurnaan cinta. Sebab apa? Dalam poin kita yang K ini kita bincang tentang cinta yang memiliki pelbagai tingkatan. Jadi bila seseorang dia hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik, inilah bukti tentang kesempurnaan cintanya yang dia miliki terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm, 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 hmm. Kejap kejap. Hmm, hmm, hmm. Okey. Kejap macam tak boleh. Hmm, hmm, hmm. Okey, so kita ada dua tadi kan. Pertama menyeru beribadah kepada Allah, kedua ialah tidak melakukan perbuatan syirik. Apabila kedua-dua perkara ini dimiliki dalam diri seseorang, iaitu dalam asas dakwah yang difokuskan oleh semua para nabi dalam sejarah Islam ini menunjukkan bahawa tentang kesempurnaan cinta yang perlu dimiliki oleh setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan itu sahaja, kedua asas dakwah ini juga menunjukkan tentang ketundukan kita kepada Allah. Penghinaan diri. Penghinaan diri itu maksudnya kita merasakan bahawa diri kita ini hamba. Bukan kita kata diri hina, kan begitu sangat. Tetapi ialah bila kita ini merasa diri kita hamba, itulah yang menjadikan kita seorang muslimah yang tetap akan beribadah kepada Allah semata-mata dan akhirnya tidak melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga bentuk kemuliaan dan pengagungan berikut konsekuensinya ialah kerana berupa ketaatan dan ketakwaan. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, sebab di dalam kitab kita ini tidak mengemukakan tentang contoh-contoh bagaimana dakwah para nabi yang memfokuskan kepada dua perkara ini, maka di sini saya datangkan kepada semua bukti bahawa di kalangan para nabi ketika mereka berdakwah, mereka akan memfokuskan kepada beribadah kepada Allah, kemudian tidak melakukan perbuatan syirik. Jadi saya tak ambil semua, okey, saya tak ambil semua contoh, cuma beberapa contoh sahaja sebagai bukti bagi kita tentang dakwah para nabi ini. Baik, pertama kita lihat di sini, kita ada Nabi Nuh. Okey, Nabi Nuh alaihi salam. Bila Nabi Nuh berdakwah, lihat surah Al-A'raf ayat yang ke-59 di situ. Nabi Nuh alaihi salam bila dia berdakwah kepada kaumnya, yang pertama diminta ataupun yang diserukan kepada mereka ialah tentang ibadah.
Apa buktinya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat ini, Allah kata begini. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha. Lihat ya di situ, kalau sesiapa yang ada Al-Quran, boleh ambil Al-Quran, boleh buka surah Al-A'raf ayat 59. Kalau ada apps Al-Quran di dalam phone, boleh juga buka. Dan kalau ada kitab tafsir dan sebagainya, boleh buka untuk kita check tentang ayat ini, untuk kita periksa dan kita telaah. Ayat tersebut yang membuktikan tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam pada waktu itu. Ketika dia pergi kepada kaumnya untuk menyeru mereka ni kan supaya beriman kepada Allah, dua perkara ini menjadi fokus utamanya, iaitu dia kata kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku beribadahlah kepada Allah. Kan beribadahlah kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairu, yang mana sesekali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Bila kita lihat di perkataan ataupun di lafaz yang saya gariskan di dalam slide saya ini, saya harap jelas di skrin tentang apa yang saya paparkan. Baik, bila kita lihat dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-59, kita dapati bahawa Nabi Nuh bila dia berdakwah, pertama sekali dia serukan kepada kaumnya, wahai kaumku wa'budullah. Okay, ya qaumi i'budullah. Wahai kaumku beribadahlah kepada Allah. Bermakna poin yang pertama tentang asas dakwah para nabi itu ada dalam dakwah Nabi Nuh itu tadi. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh kata apa? Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian, tidak ada bagi kalian Tuhan bagimu selainnya. Itu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan poin yang kedua, iaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah beribadah, ajaknya kaum untuk beribadah, kemudian kena ingat, dalam keadaan kamu beribadah kepada Allah, kamu juga perlu yakin tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan itu hanya satu. Bila kita yakin tentang ketuhanan yang Maha Esa itu, bermakna tidak ada perbuatan syirik. Sebab kalau kita buat perkara syirik, kita yakin ada Tuhan yang kedua, ketiga, keempat, ataupun ada kuasa yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bentuk pertolongan yang boleh dilakukan oleh makhluk ini selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan yang demikian bermakna seseorang itu dia melakukan perbuatan syirik, dan jelas di dalam dakwah Nabi Nuh itu bila dia menyeru kepada kaumnya, dua intipati asas yang ditekankan dalam kitab kita ini nampak jelas, iaitu beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua ialah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa lagi yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya? Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar, iaitu di hari kiamat. Jadi ini adalah peringatan yang diberikan Nabi Nuh kepada kaumnya agar meninggalkan ibadah berhala pada waktu itu, kerana mereka ini sudah beribadah kepada penyembahan berhala. Jadi Nabi Nuh alaihi salam tampil ke hadapan setelah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi dan rasul, maka Nabi Nuh alaihi salam pun tampil ke hadapan untuk berdakwah kepada mereka yang memfokuskan kepada dua perkara itu tadi, iaitu pertama ialah beribadah kepada Allah, kedua tidak mensyirikkan Allah. Begitu juga contoh yang boleh kita lihat pada dakwah Nabi Hud. Dalam surah yang sama, dalam surah yang sama, iaitu surah Al-A'raf ayat yang ke-65, Nabi Hud ini berkata dengan ungkapan lafaz yang sama sebagaimana Nabi Nuh. Okey, bila kita fokuskan pada ayat ini, kita dapati begini, wa ila adin akhahum huda, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Jadi Nabi Hud diutuskan kepada sebuah kaum yang namanya Ad. Bila Nabi Hud ini berdakwah kepada kaum Ad, dia kata sama ayatnya sebagaimana Nabi Nuh, iaitu ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu,
Wahai kaumku, sembahlah Allah sesekali, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Jadi nampak ya, fokus dakwah itu tetap sama. Walaupun nabinya berbeza, kaumnya berbeza, tetapi fokus dakwahnya tetap konsisten, beribadah hanya pada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita melihat pada contoh yang ketiga di sini, iaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kaum Thamud. Nabi Saleh Allah utuskan kepada kaum Thamud. Masih lagi surah yang sama iaitu surah Al-A'raf ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, Allah kata begini, wa ila thamuda akhahum salihah. Dan kami telah mengutuskan kepada kaum Thamud saudara mereka Saleh. Jadi Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Thamud untuk berdakwah. Dan sebagaimana Nabi Nuh dan juga Nabi Hud, kita dapati bahawa intipati dakwah yang disampaikan oleh Nabi Saleh adalah sama, iaitu ya qaumi ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah 3 contoh yang kita dapat buktikan bahawa asas dakwah para rasul ialah memfokuskan kepada 2 perkara ini, iaitu menyeru umat beribadah kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah. Hampir kesemua para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, ketika mereka pergi kepada kaum mereka untuk berdakwah, 2 perkara inilah yang ditekankan oleh mereka kepada kaum mereka. Beribadah kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah. Begitu juga apabila kita melihat kepada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya. Di dalam ayat ini iaitu surah Al-Maidah, kalau tadi keseluruhannya saya petik daripada surah Al-A'raf, sekarang contoh yang keempat ini saya ambil daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada Bani Israel. Jadi Al-Masih ni maksud Nabi Isa ya, sendiri berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah iaitu Tuhanku dan Tuhan kamu. Dalam ayat ini, kenapa saya pilih ayat ini? Sebab secara jelas Nabi Isa alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya tentang azab orang yang mensyirikkan Allah. Ibadah kepada Allah iaitu Tuhanku dan Tuhan kalian. Satu, fokus dakwahnya. Ajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah yang merupakan Tuhan aku dan Tuhan kalian. Kemudian, Nabi Isa menegaskan tentang syirik. Okey, beritahu kepada mereka perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa besar. Dan dia kata apa? Wa may yusyrik billahi, siapa yang mensyirikkan Allah. Apa yang berlaku kepada mereka? Faqad haramallahu alaihil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atasnya syurga. Orang yang buat syirik, azabnya Allah haramkan bagi mereka syurga. Wa ma'wahun nar. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan mereka ke dalam api neraka. Itu tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka nanti di akhirat ialah api neraka. Wa ma lizzalimina min ansar. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Mereka yang melakukan perbuatan syirik bermakna mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka ke dalam api neraka itu, tidak ada yang boleh menolong mereka. Seorang pun tak boleh menolong mereka. Jadi ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya iaitu Bani Israel alaihi salam pada waktu itu tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan jangan buat perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah. Hinggalah kita pada hari ini, saya juga boleh relatekanlah dengan kehidupan kita pada hari ini. Kita lihat kenapa pentingnya 2 intipati dakwah ini dalam kehidupan kita. Pertama, kita dapati bahawa ramai orang boleh solat, puasa, pergi umrah. Ramai orang akan buat perkara-perkara yang memfokuskan kepada ibadah
untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tetapi tentang perbuatan syirik ini ramai juga yang boleh melakukannya. Ada orang yang solat tetapi masih lagi pakai tangkal. Maaf saya sebut begitu. Ada orang yang dia puasa, pergi umrah, sampai dah naik haji, tapi masih lagi percaya kepada hal-hal yang berkaitan dengan mensyirikkan Allah. Percaya pada bomoh, percaya pada ramalan nasib, percaya kepada nasib baik, nasib buruk. Ini semua adalah perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak perasan ada dalam kehidupan kita dan juga sekitar kita, yang mungkin dilakukan oleh ahli keluarga kita ataupun diri kita sendiri. Dan kita nak kata ibadah pada Allah itu mudah, tetapi nak meninggalkan perbuatan yang mensyirikkan Allah ini belum tentu ianya semudah kita beribadah kepada Allah. Maka sebab itu daripada awal lagi kita dapati di kalangan para nabi, bila mereka ini berdakwah, sembah Allah, sembah Allah, sembah Allah, tetapi mereka juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada kaum mereka, jangan syirikkan Allah. Okey, jangan syirikkan Allah. Begitu juga dalam dakwah Nabi SAW. Nabi tidak semata-mata mengajak kita supaya beribadah kepada Allah. Tetapi Nabi banyak kali mengingatkan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan syirik. Kenapa diperingatkan banyak kali kepada kita tentang perbuatan-perbuatan ini? Mungkinlah orang kata, alah Ustazah kita dah 2023, tak payahlah nak cerita pasal sihir, tak payah nak cerita pasal bomoh, pasal tangkal ni semualah, ni semua benda-benda superstitious lah, kita dah tak percaya lagi. Tapi kita jangan cakap begitu. Perkara ini akan terus berlaku hingga hari kiamat. Hal berkaitan dengan superstitious, ramalan nasib, ianya akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi kalau kita sebagai guru ataupun sebagai ustazah ni tak ingatkan selalu kan, yang orang kata kalau ingatkan benda-benda ni semualah benda-benda yang berada di takuk yang lama kan. Ini zaman-zaman orang duduk-duduk kampung tak payah lagi nak cerita-cerita. Tak boleh kata begitu. Sebab kalau kita tak diperingatkan, kita mungkin akan reka. Akhirnya pada satu masa bila kita sangat terdesak, kemungkinan besar kita akan menggunakan benda-benda ini untuk kepuasan diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang dosa besar yang paling besar, dan banyak kali juga setelah saya ingatkan tentang dosa ini, iaitu pertama sekali bila ada di kalangan para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah dosa besar yang paling besar? Kemudian Nabi SAW kata apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, iaitu engkau menjadikan pada Allah itu tandingan sedangkan Allah itulah yang menciptakan kamu. Kita sedar Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Ramai di antara kita sedar bahawa setiap apa yang kita miliki ini adalah milik Allah. Ramai antara kita sedar bahawa daripada hujung rambut hingga hujung kaki ini tak ada satu pun yang menjadi milik kita. Ramai juga antara kita sedar setiap apa yang berlaku ialah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ramai juga antara kita yang masih lagi menjadikan untuk Allah tandingan, iaitu kita melihat bahawa hal ini memiliki kuasa yang sama sebagaimana Allah. Perkara ini memiliki keagungan yang sama sebagaimana Allah. Jadi hati-hati. Mungkin saya bagi satu contoh. Mungkin ada orang melihat seorang guru, seorang guru memiliki kuasa, memiliki kemuliaan, memiliki keagungan yang setanding dengan Tuhan. Ini na'udzubillahi min zalik lah. Sampai boleh sujud, sampai boleh rukuk kepada gurunya. Ini adalah perkara-perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Tetapi kalau kita sering kali diperingatkan, selalu ingat, selalu kita dengar, insya-Allah perkara-perkara ini akan dapat kita jauhi. Okey, sebab itu hidup kita ini sebagai seorang muslimah dalam keadaan kita nak menjaga kecintaan kita kepada Allah. Ia bukan semata-mata kita menjaga ibadah kita kepada Allah, tetapi bagaimana kita ini menjaga akidah kita agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara itu kecil. Pada perkara yang sekecil-kecilnya. Kadang-kadang orang kata syirik-syirik kecil ni tak apa Ustazah, tak load pun, tak boleh. Syirik kecil walaupun ia tidak mengeluarkan kita daripada akidah, okey, maknanya taklah sampai kita ni jatuh murtad dan sebagainya kalau syirik kecil ni kita buat. Sebab apa? Syirik kecil ni bila seseorang itu buat, dia masih lagi beriman kepada Allah. Tetapi biasanya syirik kecil itu dijadikan sebagai usahanya. Namun kena ingat, perkara yang kecil inilah sebenarnya bahaya. Daripada kecil, ianya akan bawa kita kepada satu isu yang lebih besar. Sebab itu, seboleh mana kita tutup ruang. Okay? Tutup setiap ruang, tutup setiap pintu yang boleh buat kita masuk ke dalamnya.
iaitu tentang perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana tadi saya dah baca dalam perenggan kitab kita di situ, bila seseorang dia terlepas pandang tentang hal ini, maka itulah yang akan menjadikan kecintaannya kepada Allah terjejas. Kemurnian pada cinta itu ia menjadi rosak. Okey, kerana apa? Ada unsur-unsur lain yang dimasukkan dalam keadaan dia beribadah, dalam keadaan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, keseluruhan daripada intipati dakwah para nabi itu tadi kita faham begini. Bila seseorang dia menjaga ibadahnya dengan baik kepada Allah, seterusnya ia menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kedua keadaan itu akan menjadikan kecintaannya sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya sekali lagi ia menjadikan kita seorang muslimah yang tunduk, yang menjadikan diri kita sedar bahawa diri kita adalah hamba Allah. Seterusnya kita sedar tentang kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga yang kita agungkan hanyalah Allah, bukan makhluk. Okey, yang kita agungkan hanyalah Allah, bukan makhluk. Sebab kalau dua perkara itu tidak ada, kita mudah terpengaruh apabila mungkin ada orang mengajak kita kepada satu tempat yang mensyirikkan Allah, satu tempat yang mengagungkan sesuatu melebihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Keadaan-keadaan itu kita rasa ianya baik. Biasanya perkara syirik ini dia akan bermula dengan sangka baik kita. Kita kata tak apa, benda tu baik, benda tu bagus, benda tu gini, benda tu okey. Bila kita rasa begitu, inilah yang akan menyebabkan kita mudah untuk masuk dalam ruang lingkup yang kita rasa okey, tapi sebenarnya KO. Okay? Sebab itu bila kita faham tentang konsep dakwah itu ialah beribadah kepada Allah semata-mata, kemudian tidak mensyirikkan Allah, kedua perkara ini akan menjadikan kecintaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah adalah satu hal yang paling tinggi, paling agung. Dan itulah yang akan membentuk kepada dua poin yang terakhir dalam slide saya ini dan juga ada dalam kitab kita. Kita akan jadi seorang muslimah yang ketaatannya hanya pada Allah. Sehingga membentuk ketakwaan yang paling dalam pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Tidak ada yang lain kita nak taat dan tidak ada ketakwaan yang paling tinggi hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kedua poin itu tadi kita angkat ia sebagai satu bentuk dakwah yang ingin kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, iaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pegang dua poin itu baik-baik sampai kita mengembuskan nafas kita yang terakhir. Dalam apa jua perkara yang saya ingin lakukan sebagai seorang muslimah, saya mesti ingat bahawa saya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah. Apa pun yang saya nak kejar dalam hidup ini, ibadah pada Allah tidak boleh ditinggalkan. Sibuk mana pun saya ibadah kepada Allah tidak boleh dilalaikan. Cantik bila kita dah ada kita panggil perspektif dalam kehidupan kita. Kemudian selain daripada ibadah itu, kita perlu ingatkan dalam hidup kita sampai saya mati, saya tidak akan dekat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira sama ada ia berkaitan dengan keimanan, ia berkaitan tentang ucapan, ia berkaitan tentang perbuatan dan apa sahaja yang boleh membawa saya kepada kesyirikan. Kerana apa? Saya nak selamat daripada api neraka, tidak mahu terkena sebagaimana yang disebutkan ancamannya oleh Nabi Isa alaihi salam itu tadi, may yusyrik billah, siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu akan diharamkan ke atasnya syurga dan tempat kembalinya adalah api neraka. Dan jangan lupa ya muslimah, perbuatan syirik, dosa syirik ia adalah dosa yang tidak terampun. Sebab itu orang yang buat perkara syirik dia kekal dalam api neraka. Dia kekal dalam api neraka. Tidak ada potensi bagi dia untuk keluar daripada api neraka. Dan kalau kita, banyak kali saya ingatkan, kita buat dosa besar, mungkin maaf zina ke, mencuri ke, makan rasuah ke, mengkhianati orang lain ke kan, begini. Okey, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita buat perkara-perkara itu, seterusnya kita ni tak bertaubat,
memang Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam api neraka. Tetapi banyak dalil menunjukkan bahawa kerana keimanannya ada potensi untuk dia keluar daripada api neraka itu dan dimasukkan Allah ke dalam syurga. Tetapi kalau dia buat dosa syirik, jangan harap. Okay? Potensinya tidak ada. Berbeza dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dah masuk neraka, kau kekal dalam api neraka. Itu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat dalam kitab kita di sini. Disebutkan dalam As-Sahihain. As-Sahihain ni ialah kitab Sahih Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Jadi biasanya bila kita sebut dalam kitab-kitab bahasa Arab ini sebagai ringkasannya lah untuk dua nama kitab itu disebut istilah masyhurnya ialah As-Sahihain. Jadi bila kita faham, kita baca kitab, kata As-Sahihain, kita dah boleh ingat dalam pemikiran kita, okey, kalau As-Sahihain itu ialah dua kitab yang unggul, yang disepakati di kalangan para ulama sebagai kitab hadis yang paling terbaik, iaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Yang mana hadis ini ialah dari Anas, dari Nabi SAW, baginda bersabda. Ini ialah tentang mencintai Nabi, tanda kesempurnaan iman. Pertama tadi kan kita bincang tentang mencintai Allah. Bila kita cinta kepada Allah, pertama ibadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Ada satu lagi perkara yang tak boleh kita tinggalkan, iaitu mencintai Nabi SAW sebagai bukti kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini ataupun kesempurnaan iman kita, dalam hal ini Nabi SAW bersabda. Nabi kata tu kan tadi kepada Anas ibn Malik. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada bapanya dan seluruh manusia. Kalau dalam kitab kan, terjemahannya itu mungkin dapat diubah lah ya, agak keras ya terjemahannya dalam kitab. Sebab dalam kitab kata tidaklah beriman. Jadi kita ambil maksud sebagaimana yang disepakati di kalangan para ulama syarah hadis. La yu'minu, tidak beriman di sini sebenarnya maksudnya ialah tidak sempurna. Keimanan itu tidak sempurna, jadi ubah terjemahan yang ada dalam kitab. Tidaklah beriman tu betul sebagaimana bahasa Arab tu lah. Cuma kita, bagi saya lebih eloklah kalau sekiranya kita dapat terjemah dengan mengikuti kepada apa yang difahami di kalangan para ulama syarah hadis, iaitu la yu'minu ahadukum, tidak berimanlah salah seorang di kalangan kalian, dimaksudkan ialah dengan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Kenapa tidak sempurna? Nabi kata melainkan setelah seseorang itu mencintai Nabi sehingga cintanya itu lebih daripada mencintai anaknya, mencintai bapanya dan seluruh manusia. Jadi ini kita ni sebagai manusia, kita perlu letakkan cinta Allah, cinta Nabi di tempat yang paling atas. Kita tak nafikan kecintaan kita pada anak kita, pada pasangan, pada ibu bapa, pada teman-teman yang ada di sekitar kita. Ini semua sangat penting ya, kerana dalam agama kita mengajarkan tentang kasih sayang, tentang simpati, empati dan sebagainya. Sebab itu kita ni agama panggil agama Islam kan, iaitu keamanan agama kita ini. So tetapi yang perlu diletakkan di tempat yang paling atas sebelum anak kita, ibu bapa kita, pasangan kita dan juga sesiapa pun, yang perlu diletakkan paling atas ialah Allah dan Rasulullah. Dia begitu tingkatan cinta kita. Sebab tajuk kita pun pelbagai tingkatan cinta kan yang kita belajar. Jadi kita ni bila nak cinta seseorang, sayang seseorang, kita perlu perhatikan, saya sayang ni macam mana keadaan sayang tu? Adakah melebihi Allah, melebihi Rasulullah? Sebab kita inginkan kesempurnaan iman dalam kehidupan kita. Kesempurnaan iman bukti kesempurnaan cinta juga terhadap Allah dan juga Rasulullah. Maka di sini Nabi ingatkan kepada kita tentang mencintai Nabi, tentang mencintai orang di sekitar kita.
Nabi ingatkan, kalau nak ada keimanan yang sempurna dalam kehidupan kita ini, yang perlu kita tingkatkan kecintaannya melebihi segala-galanya ialah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Cinta itu ia mesti tinggi berbanding dengan kecintaan terhadap anak kita, pasangan kita, ibu bapa dan siapa saja yang ada di sekitar kita. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada didatangkan kepada kita dengan kisah Umar bin Al-Khattab. Di sini diceritakan kepada kita, ada dalam kitab ya, Ustazah tak letak dalam slide. Jadi saya nak baca dalam kitab. Baik, disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah engkau benar-benar lebih kucintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Maknanya dia sayang diri dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihilah segala-galanya. Dia kata begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membetulkan ungkapan kata yang disebut oleh Umar bin Khattab itu tadi. Nabi kata kepada dia, "Tidak seperti itu wahai Umar." Nabi beritahu begitu. "Tidak seperti itu wahai Umar." Kenapa? Nabi kata, "Tetapi sampai aku yang lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri." Sebab tadi Umar kata apa? "Taklah aku mencintai engkau melebihi segala-galanya, melainkan diri aku sendiri." Maknanya dia nak samakanlah. Dia cinta Nabi, dia cinta diri dia juga. Kan sama tahap ataupun tingkatan cinta itu. Jadi Nabi kata apa? Bukan begitu keadaannya ketika nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya, bahkan melebihi diri sendiri. Itu yang Nabi tegur pada ucapan Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar pun segera menukar ungkapan katanya. Ini masya-Allah tabarakallah, kita lihat di kalangan para sahabat Nabi. Bila Nabi tegur, waktu tu juga terus menukar statement. Waktu tu juga terus ubah cara apa yang mereka lakukan. Itu kalau kena kita, saya tak tahulah. Kalau kena kita macam benda kita soalkan, "Habis saya macam mana? Habis mak saya macam mana? Bapak saya macam mana?" Itu kalau kita lah. Saya kata, tapi di kalangan para sahabat, Masya Allah Tabarakallah, keimanan mereka itu kan sangat tinggi. Tahap kefahaman mereka, tahap kecintaan mereka kepada Allah, kepada Rasulullah sangat tinggi. Sehingga bila Nabi tegur, waktu itu juga mereka ubah. Tak ada nak fikir-fikir. Beza dengan kita kan, kalau kita ada je kita nak corner sana, corner sini kan. Itu macam mana, habis macam mana, habis saya macam mana, takkan tak sayang diri. Macam-macamlah ayat yang kita keluarkan. Tetapi Umar pada waktu itu segera terus dia mengubah statementnya. Terus dia kata macam ini, "Demi zat yang mengutusmu," iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, "dengan kebenaran engkau benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Jadi Umar terus ubah. Padahal asalnya dia kata dia sayang diri dia sama macam mana dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini Umar terus ubah, Umar kata, "Demi zat yang mengutusmu," maknanya demi Allah, dia nak kata begitu. "Demi Allah, engkau," iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda setelah mendengar Umar radhiyallahu an menukar statementnya itu, Nabi kata begini, "Sekarang baru benar wahai Umar." Sekarang baru benar cara kamu meletakkan kecintaan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jika beginilah kondisi kecintaan terhadap hamba dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, iaitu wajib mengedepankan kecintaan kepada Nabi di atas kecintaan terhadap diri sendiri, anak, orang tua dan seluruh manusia, maka bagaimana pula dengan kecintaan terhadap zat yang mengutuskan Nabi dan kewajipan untuk mengedepankan hal ini di atas kecintaan kepada selainnya. Kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih spesifik, khusus dan istimewa dibandingkan dengan kecintaan terhadap selainnya. Sekarang kita nampak kan dalam perbincangan tu tadi kan, bagaimana Umar radhiyallahu an dia mengubah statementnya, mengubah kata-katanya. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini dia melontarkan kepada kita dengan satu persoalan. Yang mana dia kata, kalaulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita perlu mengedepankan Nabi daripada yang selainnya, bahkan daripada diri kita sendiri. Bagaimana bila kita ini nak
berhadapan dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal yang sedemikian, pasti Allah itulah yang perlu kita letakkan di tempat yang paling utama dan pertama berbanding selainnya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kerana apa? Dia kata bila kita cinta kepada Allah, cinta pada Allah ini adalah sesuatu yang khusus bentuknya. Ianya lebih spesifik dan istimewa jika kita nak bandingkan dengan kecintaan terhadap selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dari segi kadar, sifat mahupun pengesaannya. Maka dari itu wajib bagi setiap hamba untuk lebih mencintai Allah daripada anak dan ibu bapanya, bahkan dibandingkan dengan pendengaran, penglihatan dan jiwanya yang berada di dekatnya. Maka daripada perenggan ini kita faham begini, cinta pada Allah itu adalah sesuatu yang lebih khusus. Dan kita sebagai seorang muslimah wajib mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Okey, lebih daripada segala-galanya. Dan mencintai Allah adalah sesuatu yang menyeluruh. Dia bukanlah kita pilih mana bahagian mana yang kita nak dan bahagian mana yang kita tidak mahu. Apa maksudnya? Bila kita baca dalam kitab kita di sini, kita akan faham. Dia sebutkan begini ya. Alhasil maknanya akhirnya Rabbnya dan sembahannya yang benar menjadi lebih dicintai daripada seluruh perkara yang ada. Memang kadang-kadang sesuatu dicintai dari satu segi tetapi tidak dari segi yang lain. Kita dalam hidup bila kita suka sesuatu kan, kita kadang-kadang kita tak suka seluruhnya. Saya nak kata macam mana ya? Okey, ada orang dia suka makan mi rebus kan, tapi dia tak suka tauge yang ada dalam mi rebus tu. Fine. Tapi suka tak? Mi rebus suka. Cuma tak nak tauge. Ataupun jangan perah limau. Tak nak ni, tak nak apa, tak nak letak ini, tauco dan sebagainya. Ada orang macam begitu keadaannya. Kan bila dia nak makan mi rebus tu, dia suka. Tapi ada part yang dia tak suka. Bermakna cintanya pada mi rebus itu tak menyeluruh. Okey, saya harap faham lah ya, saya bagi contoh mi rebus tu kan. Nak bagi faham. Cintanya pada mi rebus tu tak menyeluruh. Sebab kalau kita cinta kepada mi rebus tu kan, semualah yang berkaitan dengan mi rebus tu kita akan cinta. Tak kira lah letak apa kan, letak apa semua. Kalau yang aslinya sedemikian, resepinya begitu, begitulah keadaan kita cinta pada mi rebus. Sebab dia tak lengkap. Dia tak lengkap kalau ada part yang kita tak letak. Dan kita kata, apa? What is mi rebus without? Gitu kan. Kata, apa tu mi rebus kalau tak ada benda ni? Kita akan rasa begitu keadaannya. Something yang missing. Okay? Ada perkara yang hilang pada kecintaan untuk mi rebus itu. Tetapi untuk Allah, bila kita cinta Allah ni, dia tak boleh begitu. Tak boleh, oh saya cinta Allah tapi part ni saya tak suka. Dia tak boleh begitu. Cinta kepada Allah, dia mesti sifatnya menyeluruh. Yang mana dia kata, tidak ada sesuatu yang dicintai kerana zatnya dari semua segi, melainkan Allah semata. Yang uluhiyah, peribadahan itu tidak dikatakan benar kecuali hanya untuknya. Jadi kalau kita cinta pada Allah, Allah suruh kita tutup aurat. Yes, kita tutup aurat sebab kita cinta pada Allah. Tak boleh kata, oh saya tak suka tutup aurat ni tapi saya cinta pada Allah. Sebab cinta pada Allah ianya mesti dia punya, nak cakap apa end dia kan, yang akhirnya itu ialah taat pada Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan kita akan turut cinta. Dia begitu. Seterusnya kalau kita kata kita cinta pada Allah, mungkin ada perkara-perkara yang kita rasa kita tak suka. Kan, kenapa orang perempuan tak boleh itu? Kenapa orang perempuan ini? Kenapa orang ada je lah perkara yang kita rasa macam tak adil. Tetapi kerana kita cinta pada Allah, kita tetap menerimanya dengan hati yang terbuka. Kerana apa? Keimanan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah. Yang tadi ada dua perkara kan yang disebutkan. Akhirnya akan buat kita jadi muslimah yang taat dan takwa. Okey, bila muslimah itu taat dan takwa, cintanya kepada Allah akan menyeluruh. Dia tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia rasa, part ni saya tak suka, part ni saya sukalah. Kalau yang ni tak suka, kalau ni suka, macam gitu kan. So kalau gitu keadaannya masih lagi perlu diperbaiki. Kecintaan kita kepada Allah. Saya tak boleh kata rosak kecintaan itu.
kecintaan pada Allah bagi saya bila kita beriman pada Allah, dia pasti ada. Cuma bagaimana kita nak memperbaiki, memperhalusi sehingga ianya menjadi kecintaan yang sangat sempurna. Kita memiliki tugas yang begitu ya Muslimah, supaya kita ni tak membiarkan cinta itu akhirnya hilang. Sebab apa? Setiap daripada diri kita, bila kita ingin beriman pada Allah, kita pasti ada rasa cinta pada Allah. Cuma bagaimana kita nak meletakkan cinta itu pada tahap yang paling sempurna dan terbaik. Biasalah hidup kan, ada benda-benda yang kita buat yang menunjukkan ketidaktaatan kita kepada Allah. Ada perkara-perkara yang kita sebut, yang kita ucap yang menunjukkan bahawa kita ni kadang-kadang rasa menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hidup kita. Okay, ada keadaan-keadaan yang begitu kadang-kadang berlaku dalam hidup kita. Tetapi bila ia berlaku, tugas kita ialah untuk kembalikan diri kita kepada track yang betul. Masuk ke dalam jalan yang betul. Yang akhirnya ianya akan menjadikan kita seorang Muslimah yang memiliki kesempurnaan cinta pada Allah pada tahap yang sangat terbaik. Tetapi ia memerlukan kepada ilmu. Bila macam hari ini kita belajar kan, Alhamdulillah, kita tahu bagaimana sebenarnya nak meletakkan cinta kita yang betul pada Allah. Kita faham dah pada hari ini bahawa dalam cinta kepada Allah ni, dia mesti cinta yang sempurna. Kan tak boleh kita nak pilih-pilih, ada part kita suka, ada part kita tak suka. Kalau dengan makhluk itu okeylah, tapi dengan Allah tak okey. Dengan Allah dia mesti keseluruhannya. Namun kalau sekiranya kita, tadi saya kata, kalau sekiranya ada part yang mungkin kita tak suka, kita rasa tak adil, kita rasa benci, ada saja kita nak komen kan, kita perlu banyak muhasabah kembali supaya kita dapat kembali di tempat asal cinta yang selayaknya yang dituntut dalam agama kita ini tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okey, dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Ini contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Allah kata sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Kita bayangkan bumi ini jika ada dua Tuhan. Langit pun ada dua Tuhan. Satu Tuhan nak turunkan hujan, satu Tuhan tak nak turunkan hujan. Tiba-tiba bergaduhlah Tuhan dekat atas langit itu. Yang binasa ialah hamba-hambanya. Nampak ya begitu keadaannya. Rosak, binasa setiap isi langit yang ada di atas. Begitu juga dengan bumi. Kalau ada 3, 4, 5 Tuhan yang memerintah bumi inilah contoh kan. Habislah, rosak, punah. Sebab itu, kita lihat satu negara dia tak boleh ada ramai ketua. Betul tak? Kalau satu negara itu ada ramai ketua, habislah. Dia mesti ada satu yang paling atas tu. Yang mana dia buat keputusan yang akhirnya orang di bawahannya akan dengar. Jika sebuah negara begitu keadaannya, apatah lagi seluruh alam ini, pasti ada satu yang maha berkuasa daripada segala-galanya. Boleh ada, kalau ikut pada logiknya, tak mungkin ada dua Tuhan yang memerintah langit, ada lebih ataupun ada lebih Tuhan yang memerintah bumi. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita, kalau ada Tuhan selain daripada Allah, maka akan rosak binasalah langit, akan rosak binasalah bumi ini. Kerana kedua-duanya nampaknya berkuasa. Akhirnya yang binasa ialah yang diciptakannya itu. Tapi Allah itu maha berkuasa. Allah itu ialah segala-galanya. Tidak ada yang kita imani dalam keimanan kita ini bahawa ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bila begitu keadaannya, inilah yang akan meletakkan diri kita kembali kepada kecintaan yang sempurna itu tadi. Okey, maka sebab tu di sini erti at-ta'alluh tu maksudnya berketuhanan adalah kecintaan, ketaatan dan ketundukan. Bila kita kata kita bertuhankan kepada Allah, bermakna kita cinta hanya pada Allah, kita taat hanya pada Allah dan kita tunduk hanya pada Allah. Ya, begitulah ya perbincangan kita di poin kita yang K di sini, dan saya harap mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada keseluruhan poin kita yang K ini dapat difahami dengan baik sekali. Dengan dalil-dalil yang telah saya kuatkan itu tadi, ya mudah-mudahan makin nampaklah bagaimana keadaan cinta yang pelbagai tersebut, sehingga cinta yang pelbagai kita akan
akhirnya pulang kepada satu sahaja cinta yang paling agung, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.